Pertamanya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita telah bertemu dengan satu Ramadan. Ramai di antara sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita yang hidup pada tahun lepas, tapi sudah tidak ada keizinan lagi untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Maka tentulah hikmahnya kita bertemu dengan Ramadan kali ini. Allah Subhanahu Wa Taala masih memilih kita untuk datang hampir kepadanya, insya-Allah. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani ini akan membuahkan takwa seperti mana tujuan puasa itu diwajibkan, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Dan takwa itu bukan saja, orang yang bertakwa itu bukan saja orang yang akrab dengan Allah, orang yang mendapat kemuliaan dengan Allah, tetapi orang yang bertakwa juga mereka sangat hampir atau sangat berakhlak sesama manusia, dan mereka sentiasa memberi yang terbaik kepada manusia melalui khidmat dan bakti mereka. Mereka berbakti kepada manusia kerana Allah. Jadi untuk itu mereka hebat juga dalam pekerjaan mereka. Jadi orang bertakwa itu berakhlak dengan manusia dan juga itqan dalam pekerjaannya, profesional dalam pekerjaannya. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah bulan Ramadan, banyak kejayaan-kejayaan dalam bentuk jamaah, dalam bentuk ummah. Bukan saja dalam bentuk individu yang mencapai takwa, tetapi dalam bentuk jamaah. Kita lihat dalam jamaah Rasulullah SAW, bulan Ramadan mencipta kejayaan dalam perang Badar. Dalam bulan Ramadan, bulan Ramadan juga kita lihat bagaimana pembukaan Futuh Mekah, pembukaan kota Mekah yang selama ini dalam cengkaman berhala tetapi dibebaskan pada bulan Ramadan. Begitu juga kalau kita lihat kota Taif, sejarah Taif, bagaimana penduduk Taif pernah menghalau Rasulullah, pernah membaling batu pada Rasulullah, tetapi pada bulan Ramadan 9 Hijriah, kota Taif telah diserahkan kepada Rasulullah. Nampak dalam bulan Ramadan juga. Begitu juga pembukaan Spanyol oleh Tariq Ibn Ziyad, Jeneral Islam yang hebat, juga berlaku pada bulan Ramadan. Ini kejayaan bulan-bulan Ramadan. Begitu juga bagaimana tentera Islam dapat mengalahkan dan mempertahankan kemarahan tentera Mongol di Timur Tengah, di pertempuran Ain Jalut misalnya kata. Itu pada bulan Ramadan juga. Dan yang terkini kalau kita lihat dalam abad ini, 1973 berlaku peperangan antara dunia Arab dan Israel pada bulan Ramadan juga. Dan pada waktu itu tentera-tentera Islam telah dapat menawan kota Barlif, satu kubu yang dikatakan tidak mungkin dapat ditawan, tetapi dapat ditawan pada bulan Ramadan. Artinya apa Mas? Artinya orang yang berpuasa, orang yang bertakwa ialah orang yang mukmin, dan pada masa yang sama mereka juga profesional dalam tugasan kerja mission yang mereka telah diamanahkan. Sebab itu pada petang ini kita bercakap tentang mukmin profesional cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita lihat, Islam adalah agama yang sangat sinonim dengan kecemerlangan. Hanya umat Islam saja yang diseru kepada kecemerlangan atau kejayaan secara direct. 10 kali dalam kalimah azan. Kalau kita tengok hayya 'alal falah, kalau kita tengok agama-agama lain tidak, tetapi kita 5 kali. Itu tak masuk lagi qamat dan sebagainya. Jadi kita lihat bahawa memang kita diseru kepada kecemerlangan. Begitu juga apabila seorang bayi dilahirkan, terus diazankan dan dikamat, diajak kepada kecemerlangan. Jadi kalau kita lihat, memang Islam adalah agama yang sangat sinonim dengan kecemerlangan, kejayaan. Jadi soalnya mengapa umat Islam tidak cemerlang? Itu satu persoalan yang insya-Allah secara langsung atau tidak kita akan terangkan nanti. Jadi kalau kita lihat dalam konsep memahami kecemerlangan, ini saya rasa perkara yang pertama dan utama. Dalam Islam, kecemerlangan itu lebih holistik, lebih bersepadu. Kecemerlangan dibagikan kepada dua. Satu, kecemerlangan di dunia, dan juga kecemerlangan di akhirat. Tidak guna kalau kita berjaya, orang kata berjaya di dunia, tetapi di akhirat nanti kita terjun ke neraka, na'udzubillah. Sedangkan kehidupan yang abadi dan hakiki ialah di akhirat. Jadi Islam membahagikan kedua, tetapi membahagikan tu bukan artinya terpisah, tetapi bersepadu. Yang pertama yang dikatakan hasanah dunia. Hasanah dunia, kebaikan di dunia itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang pertama, kesenangan dan kemudahan hidup. Iaitu kita mendapat rumah yang baik, kenderaan yang bagus, yang katakan hasanah dunia, yang senang, dan juga kita mudah dalam kehidupan kita. Ini yang dikatakan
quantity of our material, quantity harta kita, quantity kebendaan kita. Ini hasanah dunia. Yang kita perolehi secara apa, Mas? Secara halalan dan thayyiban. Ini penting ya. Rumah yang selesa, kenderaan yang baik, misal kata jiran. Ini yang dikatakan kebahagiaan di dunia. Tetapi itu aspek software saja. Aspek hardware-nya, fizikal kita. Tetapi di dunia kita nak juga aspek rohani kita. Tak guna kita senang tetapi tak tenang ya. Di akhirat, di dunia kita nak apa yang dikatakan ketenangan hati. Dalam bentuk hati kita dipenuhi oleh sifat-sifat mahmudah dan terhindar daripada sifat-sifat mazmumah. Jadi di dunia kita nak dua ya. Satu yang dikatakan kesenangan, yang kedua ketenangan. Itu hasanah dunia ya. Tapi dunia hanya jangka panjang yang pendek ya. Tetapi jangka panjang yang panjang hakikatnya di akhirat. Di akhirat kita nak apa? Yang pertama, di akhirat kita nak keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada bulan Ramadan ni kita berebut-rebut untuk mendapat keampunan Allah. Yang kita nak Allah ampun kita dan Allah redha kita sebagai hamba-Nya. Dan yang kedua, di akhirat kita nak kita masuk ke dalam syurga. Allahumma rzuqna, kita mudah-mudahan kita dapat masuk ke dalam syurga. Jadi itulah yang dikatakan artinya cemerlang ya, di dunia dan juga cemerlang di akhirat. Jadi kalau kita tanya apa hubung kait antara kecemerlangan dunia dan kecemerlangan akhirat, apa kaitannya? Sebenarnya kaitannya sangat rapat. Kecemerlangan di akhirat itu ditentukan oleh kecemerlangan kita di dunia. Kerana apa? Ada ulama mengatakan dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tanam-tanaman untuk akhirat. Artinya di dunia kita menanam, di akhirat kita menuai. Menuai tentulah kita nak buah yang manis, yang ranum, yang baik ya. Tapi mana mungkin kita dapat memetik buah yang ranum tadi, yang manis tadi, kalau pohon yang kita tanam tak subur di dunia. Jadi itu menunjuk tak dibajai. Sebab itu pohon yang subur akan menghasilkan buah yang baik. Jadi sebab itu kita katakan hasanah dunia itu indikator kepada, petunjuk kepada hasanah akhirat. Maksudnya kalau kita nak cemerlang di akhirat, kita mesti cemerlang di dunia. Jadi tidak ada dalam ajaran Islam yang mengatakan tak apa kalau kita ni di dunia ni kita lebih kurang saja, tapi di akhirat nanti barulah kita dapat kecemerlangan. Tidak begitu ya. Kita mesti cemerlang di dunia, kerana cemerlang di dunia itulah sebagai modal untuk kita cemerlang di akhirat. Ini penting ya. Sebab itu dikatakan di dalam keluarga kita kata baiti jannati. Apa maksudnya, Mas? Baiti jannati ialah rumahku syurgaku. Maksudnya sebelum kita bersama-sama dengan keluarga kita, yang kita selalu doakan supaya berkumpul semula di syurga, bercinta sampai syurga ya. Tapi rumah tangga kita di dunia dah ada gambaran syurga itu sendiri. Mana ada ukhuwah, ada kasih sayang, ada tol ansur yang baik antara suami, isteri dan anak-anak ya, terjadinya keamanan dan kemakmuran dalam rumah tangga. Itu petanda bahawa kita akan dapat syurga yang hakiki dan abadi di akhirat. Itu yang dikatakan. Tak bolehlah kalau suami isteri itu asyik bergaduh saja kan, kemudian asyik bertengkar saja. Bila dah agak tenang sikit, tak apalah kita di dunia ni kita bertengkar, di akhirat nanti kita amal. Tidak kalau di dunia kita bertengkar, itu menunjukkan kita akan membawa ke akhirat. Sebab itu kita kena capai kecemerlangan di dunia. Sebab itu juga ahli-ahli sufi ada mengatakan bahawa sebelum kita mencapai jannatul abadiyah, syurga yang abadi di akhirat, kita mesti capai dikatakan al-jannatul ajilah, syurga yang disegerakan di dunia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk qalbun salim, dalam bentuk ketenangan hati kita. Kalau ada ujian yang ujian senang, kita syukur. Ujian susah, kita sabar. Ada redha, ada qanaah. Kan itu kekayaan hati. Ya, itulah yang dikatakan al-jannatul ajilah, syurga yang kita nikmati di dunia lagi, sebelum kita menikmati ke syurga yang hakiki dan abadi di akhirat. Ini penting ya. Cuma sebagai perkongsian dengan para pendengar ialah kenapa kita bincangkan soal akhirat ya, soal akhirat ya. Padahal yang kata akhirat ni soal yang ghaibiat, soal yang tak nampak. Tapi kena ambil ungkapan ini. Pentingnya hidup di dunia kerana adanya hari akhirat. Pentingnya hidup di dunia kerana adanya hari akhirat. Kenapa? Kerana kematian bukan pengakhiran. Kematian hanya satu peralihan saja ya. Kematian hanya satu peralihan daripada satu kehidupan yang mati kepada kehidupan yang tak mati lagi ya. Jadi kita pentingkan di akhirat sana kerana
kalau kita nak cemerlang di akhirat, mesti cemerlang di dunia. Jadi dunia kritikal. Jadi bayangkan kita hidup mungkin umur umat Nabi Muhammad 63 tahun ya. 63 tahun daripada balik berapa tahun saja. Nak dibandingkan dengan nisbah hidupan di akhirat. Satu hari di akhirat sama juga 1000 tahun di dunia. Ingat ya, betapa lamanya, infinity ya. Tetapi 63 tahun di dunia itulah yang menentukan sama ada kita bahagia selama-lamanya di akhirat ataupun kita menderita selama-lamanya di akhirat. Sebab tu dunia ni penting kerana adanya hari akhirat. Jadi mukmin profesional ataupun golongan yang mutakin, dia tidak mengabaikan dunia. Bahkan dia adalah orang yang paling sibuk di dunia. Dia sibuk menanam. Kalau kita kata menanam ya, Mas ya. Dia tentulah sibuk memugar tanah, kemudian dia menggempur tanah dengan cangkul dengan mesin, kemudian memberi baja, kemudian tanam pokok dan sebagainya. Dia akan sibuk sentiasa di dunia. Jadi saya dah katakan, orang yang ada sense of the end, orang yang percaya kepada hari akhirat, sebenarnya orang yang paling sibuk bekerja di atas dunia ini. Tidak ada malas, tidak ada kerja bertangguh-tangguh. Kerana dia yakin bahawa apa yang dia jana di dunia ini, itulah yang akan memberi kesan kepada kehidupan akhiratnya. Jadi itu yang saya katakan, mukmin profesional adalah manusia yang cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat. Ada hasanah dunia dan ada juga hasanah di akhirat, insyaAllah. InsyaAllah. Dan juga kepada anda yang mungkin ada persoalan dialu-alukan, anda boleh hubungi kami, talian kami 0362051500. Jadi kita ada pemanggil ya Ustaz ya, di talian pada waktu ini. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya, hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Ya, Ahmad dari Pulau Pinang. Silakan Cik Ahmad. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ingin buat sedikit pertanyaan dan minta pandangan Ustaz. Ya, silakan. Tentang bagaimana seorang mukmin profesional harus menjawab kepada satu persoalan yang diajukan pada beliau tentang keadaan semasa di mana dapat dilihat bahawa ramai umat Islam yang nampaknya kaya raya tetapi tidak dapat memberi sepenuh perhatian kepada apa yang dikatakan sebagai seorang mukmin. Bagaimana Ustaz? Itu saja. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okay, kita panggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Syahrul dari Kampung Pandan Dalam. Silakan Cik Syahrul. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Nak tanya pasal muslim mukmin profesional. Sebagai contoh, sahabat mereka ni mempunyai attitude dan positive thinking yang menyebabkan walaupun di zaman dia orang tak ada kemudahan tapi Islam tersebar di seluruh dunia. Tapi hari ni orang Islam hari ni kita banyak attitude problem, negative thinking. So bila negative thinking bertindak pun cara negatif. So banyak menimbulkan jiwa kacau So bila jiwa kacau ni banyak impact dia. So apa komen Ustaz? Terima kasih. Okey, baik. Okey, sama. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Faiz. Encik Faiz dari Kuantan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat berpuasa Ustaz. Selamat berpuasa juga untuk Cik Faiz. Saya nak bertanya bab puasa ni Ustaz. Sekarang ni kita kalau macam bab puasa, tak ada pun orang pertikaikan. Kenapa di Malaysia ni nak berpuasa? Kita ni masyarakat majmuk. Tetapi kalau katakan hukum hudud, ikut undang-undang Al-Quran, orang pertikaikan Ustaz. Lepas tu setiap sampai bulan puasa dia pun menyambut kata tak lupa nak ucapkan selamat berpuasa. Sedangkan dia dengan yang sama dia tolak hukum hudud Ustaz. Tapi kalau buat puasa dia tak ada pertikaikan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ambil satu lagi manggil Ustaz ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Azizi daripada PJ. Silakan Cik Azizi. Tanya dengan Ustaz. Bagaimana kalau nak jadi Cik Azizi tutup radio ya Cik Azizi. Okey, dah tutup dah. Terima kasih. Bagaimana pribadi Rasulullah SAW dapat diinterpretasikan dalam sebagai Muslim profesional tu? Okey, terima kasih. Okey, sama.
Okey, mungkin kita boleh jawab yang ni dahulu ya Ustaz ya. Bukan yang lain tu, sabar dulu, kalau ada masa kita akan jawab ya. Ya. Terima kasih kepada Cik Ahmad dulu ya, tentang ramai orang yang kaya sekarang ni. Kalau kita lihat, bukan saja umat Islam menguasai di dunia ini, menguasai sumber emas hitam kalau kita tengok dan orang yang terkaya pun terdiri juga daripada umat Islam begitu juga di kalangan masyarakat kita. Sebenarnya Islam tidak anti kekayaan. Islam tidak anti kekayaan malah kita digalakkan untuk kaya, tetapi apa yang paling penting sebelum kaya ataupun miskin ialah hati yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kekayaan itu berada di tangannya, tapi Allah tetap di hatinya, iman tetap di hatinya. Apabila kita katakan kekayaan tu di tangan, dia boleh diagih-agihkan kerana dengan sifat pemurah di dalam hatinya. Tetapi malangnya sekarang ni orang kaya kadang-kadang kekayaan tu berada di hatinya, agama ataupun iman tu berada di tangannya. Jadi kadang-kadang dalam memburu kekayaan itu pun telah banyak digadaikan iman berapa ramai orang yang dalam memburu kekayaan mereka meminggirkan jalan-jalan yang halal atau menempuh jalan-jalan syubhat dan haram kita tengok. Jadi itu menunjukkan bahawa kekayaan itu sudah berada di hati agama ataupun iman ataupun Allah tu hanya berada di tangan saja. Jadi sebenarnya tak salah untuk jadi kaya tapi apa yang paling penting ialah kita jangan cinta dunia. Cinta dunia ni hubud dunia hubud dunia ni satu sifat mazmumah lah, satu sifat buruk. Hubud dunia ni, orang yang cinta dunia ni, kata Imam Ghazali, walaupun seorang tu ibadahnya banyak dan sebagainya, tetapi dia ada hubud dunia, maka dia tidak dikira orang hamba yang sebenarnya. Kerana dunia ini ra'sul kullu khati'ah, maksudnya dunia ini adalah kepala segala kejahatan kalau kita tengok sebab itu kalau kita lihat kalau kita sudah ada persiapan yang kata persiapan iman tadi, bahawa apabila kita ada dunia maka dunia itu mesti kita serahkan semula. Kerana dalam Islam harta itu bukan milik kita, kita hanya memegang amanah, bukan milik kita. Kita, untuk kita bahagia dalam hidup ini, kita jangan rasa memiliki dan jangan rasa dimiliki. Memiliki ni macam kita punya harta, tapi bila harta tu musnah ke hilang, kita rasa sakit jiwa. Ataupun kita dimiliki oleh harta kita. Kita ingat dia katakan contohnya duit adalah wang adalah hamba yang baik tetapi Tuhan yang jahat. Hamba yang baik tapi Tuhan yang jahat. Sekarang kita kadang-kadang kita bertuankan duit, tapi sampai ke tahap bertuhankan duit. Jadi itu masalahnya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita ramai orang kaya Islam seperti Abdul Rahman bin Auf macam mana Saidina Abu Bakar dalam sejarah. Saidina Abu Bakar lah yang menebus Saidina Bilal. Apabila Bilal dihempap dengan batu oleh Umayyah bin Khalaf, misalnya kata, oleh tuannya. Jadi Saidina Abu Bakar yang menebus dengan duitnya. Begitu juga Saidina Uthman ibn Affan, yang begitu juga Abdul Rahman bin Auf yang telah menegakkan ekonomi Islam di kota Madinah. Mereka ini adalah orang-orang kaya yang kita perlukan sebenarnya, dunia Islam perlukan. Tetapi orang kaya yang mana ada kesyukuran dalam hatinya dan meletakkan dunia di tangannya, bukan di hatinya. Sebab itu kalau kita lihat ada juga orang miskin tetapi dia cinta dunia. Cuma dunia tak cinta dia. Jangan. Dia nak sangat dunia tetapi dia tak dapat dan sebagainya. Lalu dia katakan bahawa dia bermusuh dengan dunia. Tidak dan sebenarnya. Jadi tak kira sama ada kita orang miskin ke ataupun orang kaya ke, kita diajar untuk tidak mencintai dunia. Supaya dunia itu boleh diagih-agihkan. Kita dalam dunia ni ada 3M. Pertama, kita memberi, kemudian kita mencari, kemudian kita menyimpan, kemudian kita memberi. Jadi begitulah aliran harta dalam Islam ni. Bila aliran harta itu sentiasa mengalir melalui zakat, melalui hibah dan sebagainya, maka masyarakat Islam akan aman dan sebagainya. Dan kita boleh menegakkan projek-projek pendidikan, ekonomi apabila ada orang kaya Islam yang pemurah tadi. Jadi ingat di Islam diperkuatkan oleh ilmu para ulama, harta orang yang kaya dan juga keadilan pemerintah dan sebagainya. Ini kombinasi. Jadi penting kekayaan. Itu saya rasa je. Jadi apa sebab Allah tidak berada di hati? Sebab itulah saya katakan, maksudnya Allah itu tidak iman itu tidak digilap dengan ibadah. Kita tidak mendengar
sekadar ilmu, dan sehingga kita tidak dapat singkapan-singkapan kerohanian yang mana kita melihat harta itu bukanlah satu matlamat, tapi harta itu satu alat saja. Itu je ya. Yang kedua tentang Cik Syahrul, tentang sikap ya. Para sahabat waktu itu transportation, pengangkutan mereka sangat terhad. Hanya ada kuda dan paling hebat lah ya, kuda, kita kata unta dan sebagainya. Tetapi kita lihat 80 tahun saja Islam di sudah sampai ke negeri China ya. Dibawa ke negeri China, pergi ke Eropah dan sebagainya. Mereka tidak ada alat-alat apa pengangkutan sekarang, ataupun kita tidak ada telekomunikasi internet. Twitter tak ada, Facebook tak ada kan. Tetapi mereka ada satu yang lebih daripada segala-galanya ya, iaitu sikap, attitude ya. Dan kita tengok kalau dalam dalam kajian yang dibuat oleh Profesor Dr. Thomas Berry tentang kejayaan seseorang, ataupun Harvard Business School, dia buat apa resipi kejayaan seseorang. Dia tengok antara ilmu kemudian maklumat dan juga sikap ya. Dia tengok ya, ilmu, maklumat dan juga kemahiran hanya memainkan 7% saja. Ilmu, maklumat dan kemahiran hanya 7% kepada kejayaan seorang. Tetapi 93% lagi ialah kepada sikap seseorang. Bukan artinya ilmu tidak penting, tetapi kalau orang tu sikapnya betul, ilmunya kurang, dengan sikap yang betul dia boleh menambah ilmu. Tetapi kalau seorang tu ada ilmu yang banyak sekalipun tetapi sikapnya tak betul, dia takkan boleh. Jadi inilah kelebihan para sahabat. Sikap mereka, kepribadian mereka yang dibentuk oleh Allah, oleh Rasulullah melalui wahyu-wahyu Allah. Jadi akhirnya mereka mempunyai sikap yang benar-benar jiwa dai yang begitu membara ya, menyampaikan Islam. Bayangkan kalau mereka mendengar saja kuliah, mereka dah ada dalam mindset mereka, macam kita dengar sajalah, tetapi mindset mereka ialah mereka mendengar, niat mereka mendengar untuk mengajar. 3% learning sebab itu kalau kita lihat bagaimana satu ketika Abu Hurairah mendengar satu sabda Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Habis je kuliah tu dia sampaikan terus kan, sampai ke Sayyidina Umar tempeling dia kan. Sebab Sayyidina Umar lebih faham ya apa maksud man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah itu. Jadi kita lihat para sahabat dia mempunyai kegairahan yang tinggi hasil daripada keimanan. Sebenarnya Mas, beginilah, kalau kebenaran tu benar-benar meresap ke dalam hati, dia akan menolak mendorong satu rasa yang menyebabkan kita nak menyampaikan. Tetapi kalau kebenaran tu kita rasa kebenaran masuk, tak ada apa-apa, tak ada bangun nak menyeru orang lain, itu bukan kebenaran. Kebenaran sebenarnya datang terus, masuk meresap ke hati, timbul rasa untuk menarik orang lain. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah 124,000 para sahabat. Bila Rasulullah wafat saja ada bilangan 124,000. 3/4 mati di luar Jaziratul Arab. Bayangkan 3/4. Sedangkan kita tahu kalau semayang di Masjidil Haram macam mana fadilat dia. Masjid di Nabawi macam mana ya, mereka duduk di tempat-tempat yang sangat berkat, sangat-sangat mulia. Tetapi mereka tahu tugas jihad dan tugas dakwah itu lebih tinggi lagi. Mereka pergi berdakwah untuk menyampaikan. Kalaulah para sahabat yang 124,000 itu mereka terus beriktikaf di Masjid Nabawi dan juga mereka tidak keluar untuk berdakwah, kita sampai sekarang lagi kita tidak menerima Islam ya. Jadi mereka ada. Jadi sebab itu apa kata peribahasa Melayu, bila hendak seribu daya, when there's a will there's a way. Orang kata bila ada kemahuan di situ ada jalan ya. Hendak sejuta cara. Ya, jadi sebab itu mereka bila mereka nak kekuatan mereka untuk menyampaikan dakwah tu, keinginan mereka tinggi. Ada yang pergi dengan keldai, ada yang pergi dengan kuda, ada yang berjalan kaki, hingga ada di antara mereka pergi yang tak kembali lagi. Ya, meninggalkan anak isteri dan sebagainya. Itu satu semangat ya. Tetapi sekarang ni kita ada semua kemudahan-kemudahan, tetapi kita tidak ada sikap yang betul. Bila kita tidak ada sikap yang betul, walaupun kemudahan ada, kita tidak akan gunakan. Contohlah Mas ya, kita ada sekarang telefon bimbit yang paling canggih sekali lah. Tetapi kita dah gaduh dengan sahabat kita. Walaupun canggih, kita takkan call. Bukan telefon itu, tetapi hati ya. Jadi soal hati ya sekarang ni. Jadi itulah yang dikatakan apa dia sikap. Kalau kita tengok definisi sikap, sikap ialah keadaan jiwa, keadaan di dalam jiwa yang menggerakkan tingkah laku.
Jadi sikap itu di dalam, di dalam. Jadi itulah yang dimiliki oleh para sahabat, sikap mereka yang hebat. Sebab itu sekarang ni apabila dikatakan takwa itu di dalam. At-taqwa hahuna. Dalam puasa ni kita nak membina sikap yang betul. Bila sikap yang betul, insya-Allah kita akan ada kekuatan untuk menyampaikan Islam lebih jauh lagi. Sebab sekarang kita ada pesawat, kita ada internet, kita ada apa saja, macam-macam kita boleh gunakan dan sebagainya. Semua apa yang kita perlu pertingkatkan ialah sikap, dan sikap inilah yang dibentuk melalui puasa kita, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, Cik Faiz, tentang puasa. Kalau kita nak puasa, kita selalu kata selamat berpuasa, tak ada apa masalah. Tetapi hudud macam mana kan? Ini saya kata walaupun dalam keadaan yang terbatas saya menjawab betul. Saya puasa kalau kita lihat ialah rukun fardu ain. Fardu ain ini kita bina dengan mandatori pada setiap individu seorang. Tetapi kalau hudud ini adalah hukum yang bentuknya perlu ada satu kerajaan, perlu ada satu kekuatan ummah untuk menegakkannya. Jadi sebab itu dalam dunia Islam sekarang ni saya kira ada orang yang menolak hudud, ada orang yang menerima hudud. Itu satu, umat Islam sendiri. Dan yang menerima hudud pula terbagi dua. Ada orang yang nak melaksanakannya cara beransur-ansur, memberi keterangan, memberi kefahaman, dakwah dulu, memberi tarbiyah, saddu zara'i, tutup pintu-pintu maksiat, pintu-pintu kejahatan, beri peluang pekerjaan yang banyak. Akhirnya apabila orang yang mencuri itu bukan kerana mereka tidak ada pekerjaan, tetapi mereka memang jahat. Jadi ini satu cara yang dikatakan beransur-ansur, dia melalui jalan dakwah, tarbiyah, saddu zara'i, tutup dulu pintu-pintu yang boleh membawa kepada penzinahan, misalnya kata pendedahan aurat, pergaulan bebas dan sebagainya. Akhirnya final baru dalam hudud. Ini satu cara. Ada juga orang nak cara kata okey, merebut kita dapat kekuasaan, maka dengan kekuasaan kita terus melaksanakan hudud. Jadi di sinilah ada kata dalam keadaan waqi' ni suasana keadaan sekarang, mentafsirkan suasana tu yang berbeza. Jadi ada orang melihat sekarang ni suasana sekarang ni oleh kerana multiracial macam ni gini-gini, ada kata macam ini kepelbagaian dalam pentafsiran. Tetapi saya kira kalau kita iltizam dengan hukum Allah, sama ada cara lambat atau cepat, insya-Allah kita akan sampai. Itu. Tapi penerangannya perlu disampaikan dahulu. Jadi sebab itu pesan saya ialah hudud perlu diperjelaskan, bukan dipolitikkan. Jadi perjelaskan, insya-Allah boleh masyarakat kita faham. Kalau masyarakat biasa boleh menerima cara current, hukum current dan sebagainya, kenapa tidak dan sebagainya. Tetapi itu yang dikatakan perlu bertahap-tahap dan sebagainya. Sebab itu perjalanan untuk menuju satu kesempurnaan bukanlah overnight, tetapi satu perjalanan yang ada marhalah-marhalahnya. Ada peringkat-peringkatnya dan sebagainya. Saya kira itu secara adil lah yang saya boleh jawab. Dan mungkin Cik Azizi katanya bagaimana peribadi Rasulullah SAW sebagai mukmin profesional. Saya kira dalam rancangan segmen yang kedua saya telah terangkan bagaimana Rasulullah SAW itu seorang yang mukmin, pada masa yang sama dia profesional. Kalau kita lihat 4 sifat Rasulullah, saya ulang lagi sikit. Yang pertama siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Siddiq, benar. Kemudian yang kedua amanah. Ini merujuk kepada sifat mukmin Rasulullah. Tabligh itu menyampaikan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya deliver sistem dia. Bagaimana Rasulullah menyampaikan, keberkesanan Rasulullah menyampaikan, tidak ada sembunyi, tidak ada pengurangan dan sebagainya. Dan juga fatanah. Fatanah ini wisdom, kebijaksanaan. Sifat ketiga dan keempat ini merujuk kepada profesionalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita lihat bagaimana secara saya bagi penerangan dulu tentang peristiwa Isra' Mi'raj, bagaimana Rasulullah menaiki burak. Burak itu kecepatan kenderaan yang kecepatannya lebih daripada cahaya, iaitu lambang teknologi. Tetapi sebelum itu Rasulullah telah dibedah dahulu, itu ialah lambang kebersihan hati. Jadi kebersihan hati dengan sifat-sifat mukmin. Burak itu lambang teknologi, lambang profesional. Jadi mukmin profesional memang ada pada Rasulullah. Begitu juga dalam peristiwa hijrah dan sebagainya. Kalau kita lihat Mas begitu. Dan kita mungkin ambil satulah soalan daripada Facebook dari Nur Aizatul. Sebagai seorang ketua, apakah cara terbaik
baik untuk menasihati staf yang lebih berusia supaya bersikap lebih matang dalam hubungan sesama rakan sekerja, dan bagaimana nak membuang budaya membawa mulut ataupun berprasangka tidak baik ataupun membuat fitnah dalam suasana bekerja. Saya harap dapat solusi pendekatan Islam. Sedih rasanya bila melihat sesama Islam bekerja dalam suasana tak ikhlas, tidak jujur dalam perhubungan. Jadi moga Ustaz dapat bagi nasihat untuk cemerlang dunia dan akhirat. Terima kasih. Pertamanya macam inilah ya, kalau saya teringat satu ungkapan yang mengatakan orang yang sibuk melakukan kebaikan tidak sempat melihat keburukan orang lain. Ya. Jadi kalau kita ada masa lagi untuk mengumpat, masa lagi untuk mengadu domba, fitnah dan sebagainya, artinya kita tidak banyak buat kebaikan. Kalau kita buat kebaikan, banyak buat kebaikan, insya-Allah kita akan itu. Malah saya teringat satu kata-kata hukama, dia kata beribadahlah sehingga kamu letih untuk melakukan kejahatan ataupun maksiat. Beribadahlah sampai kita letih melakukan kejahatan. Sebab itu dalam bulan puasa ini, yang saya katakan bulan puasa ni satu mekanisme. Walaupun kita kata ini soal ketua dan sebagainya, kita dalam bulan puasa. Mari kita lihat macam mana puasa membentuk yang kata tadi sikap pemimpin, sikap dalam bekerja. Puasa kita puasa mengajar kita mengawal diri kita. Maksudnya mengawal diri kita. Sebab puasa itu daripada perkataan saum dalam bahasa Arab artinya menahan. Menahan apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi sebab itu bulan puasa kita tahan dia, kita lemahkan dia dengan dua cara. Yang pertama, nafsu ini dilemahkan dengan menahan sumber kekuatannya pada siang hari. Itu siam. Siam namanya, siam tu menahan. Jangan bagi makan, jangan bagi minum, jaga pandangan, jaga semua-semua ditahan. Dia tidak ada kekuatan. Jadi macam kuda liar kata Imam Ghazali, bila tak diberi makan, tak bagi rumput, tak bagi air, dia mesti lemah. Tak cukup dengan siam pada siang, tetapi mesti di malamnya dengan qiyam. Qiyam. Jadi siam dan qiyam. Qiyam tu mendirikan ya. Jadi malamnya kita mendirikan. Jadi macam kuda tadi dah tak dibagi makan siang hari, dibebankan pula dengan beban-beban yang berat di atas pundaknya ataupun di atas belakangnya. Jadi dia jinaklah. Dia tak bolehlah nak mengganas lagi sebab dia dah diberatkan. Jadi begitu juga dalam puasa ni, kita bebankan diri kita dengan solat-solat. Ibadah bukan satu beban, tapi beban kepada hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita tak suka pada ibadah. Dia suka malas-malas, dia suka relax dan sebagainya. Jadi kita bebankan dengan solat tarawih, kita bebankan dengan baca Quran, kita bebankan dengan sedekah, sahur dan sebagainya. Semua tak disukai oleh hawa nafsu. Jadi akhirnya nafsu ini terkawal. Bagaimana kita mengawal kenderaan, Mas? Kita kena kawal kenderaan kita dengan apa? Yang paling penting sekali, kalau rosak, kita tak boleh bawa kenderaan tu. Break. Break. Kalau break, jadi puasa ni adalah break dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita nak kawal diri kita ialah dengan break dia. Dengan puasa tu sendiri. Jadi apabila jasad lahiriah kita, kekuatan lahiriah nafsu kita telah dikurangkan dan diminimaliskan, maka waktu itu kekuatan rohani kita akan gemerlapan, akan tergilap. Waktu itu kita akan nampak kebaikan saja. Jadi itu sebagai dasarnya. Tadi bagaimana kita sebagai ketua ataupun kita nak menasihati ketua kita di atas dan sebagainya, ini memang perlukan satu seni lah ya. Menasihati ketua ni bukan macam menasihati orang bawah ya, tetapi kita boleh buat dengan bertanya soalan pada dia, ataupun kita bertanya soalan tu dalam bentuk kita mengingatkan dia. Contoh contoh macam saya nak ingatkan ketua saya yang tak solat, contoh kan agak-agak waktu solat pukul berapa, kalau kita tanya tu bentuk ikhlas, bukan perlilah, bukan sindir lah maksudnya kan. Ataupun kalau dalam bentuk kerja kita kata, bos, yang sebenarnya kalau saya dah buat macam ni macam mana? Saya ingat dulu pernah satu cerita ya, saya dengar daripada waktu saya kecil lagi ya, macam mana Saidina Hasan dan Saidina Husin nak tegur seorang tua yang ambil wuduk. Orang tua tu ambil wuduk, ya Allah, salah, tak basuh dengan sempurna dan sebagainya. Macam mana nak tegur orang tua ni? Jadi kemudian Saidina Hasan dan Husin dia berpakat, dia pergi ke orang tua tu. Kami diorang ni berbalah tau, sebab tak tahu antara kami, dia kata dia ambil wuduk lebih baik, Hasan kata saya ambil wuduk lebih baik, begitu kata. Jadi saya nak tuan jadi pengadil. Kami nak ambil wuduk depan ni, tuan jadi pengadil. Tengok yang mana yang lebih tepat. Jadi orang tua ni pun tengoklah. Jadi Saidina Hasan pun ambil wuduk yang dengan baik. Saidina Husin, akhirnya waktu tu dia terdetik dalam hati, budak kecil pun
boleh betul prihatin, betul-betul teliti dan ambil wuduk. Waktu tu dia tersentuh. Bayangkan kalau budak kecil tegur orang tua, kamu ambil pakcik ambil wuduk tak betul, tentu dia malu masa dan egonya kan dan sebagainya. Sebab itu kita belajar, tapi dalam bentuk kita mengingatkan. Itu penting. Kemudian saya kira yang pertama, bagaimana nak hasilkan suatu suasana yang kondusif di tempat kerja supaya orang baik dan sebagainya. Ingat ya, saya kata ya, kita satu kebaikan dia tidak boleh dengan tercetus begitu saja. Dia macam benih Yang paling penting kita nak lihat di dalam suasana tempat kerja tu, macam mana majlis ilmu di tempat kerja tu. Majlis ilmu. Sebab bila ada ilmu ni, dia singkapan. Dia tahu yang mana buruk, yang mana baik, yang mana jahat, yang mana sebagainya. Okey, dia tahu dah. Dan dalam majlis ilmu ada tazkirah, ada peringatan. Peringatan ini bukan kita tak tahu, kita diingatkan. Contohnya di bangunan-bangunan kata beware of fire. Kita orang semua dah tahu api ni memang membakar. Tetapi perlu diperingatkan lagi kan. Kalau api yang nampak di dunia ni pun perlu diperingatkan lagi, apatah lagi api neraka. Perlu diperingatkan. Jadi ada majlis ilmu, ada majlis tazkirah, ada majlis ceramah, kemudian adanya macam mana? Adanya program-program yang baik di dalam macam bulan puasa ni, berbuka bersama ke ataupun tarawih bersama, solat berjemaah bersama. Ini semua akan membentuk satu bi'ah solehah. Satu suasana yang baik. Suasana yang baik ni penting, Mas. Kenapa? Orang yang tak baik pun bila dia duduk dalam suasana yang baik, dia akan jadi baik, insya-Allah. Dia akan terikut dengan kebaikan. Jadi saya kira itulah jawapan saya dengan sebagainya. Yang penting jadikan puasa yang sebenar, yang kedua wujudkan suasana yang baik di dalam tempat kerja, dan insya-Allah. Dan sebenarnya banyak